Okey, kita sambung lagi berkaitan dengan titik pulang modal. Kali ini cikgu nak jelaskan kaedah margin caruman. Apa itu margin caruman? Lebihan hasil jualan berbanding kos berubah. Margin caruman kita akan buat perbandingan antara bukan perbandingan lah. Kita akan buat analisis antara hasil jualan dan juga kos berubah. Okey, dan sebab ia dapat membantu sesebuah perniagaan menampung kos tetap dan mencarum kepada pendapatan operasi. Maksudnya di sini kita nak lihat perniagaan ataupun kilang ni sentiasa mengalami keuntungan. Kalau perniagaan ini ataupun kilang ini sentiasa mendapat keuntungan, margin caruman dia mesti lebih daripada kos tetap. Okay, sebab tu margin caruman ni kita hanya buat analisis hasil jualan dan kos berubah. Kos tetap tu kita dah boleh tampung dah. Sekiranya margin caruman dia tinggi, maksudnya kita boleh menampung kos tetap. Tapi kalau margin caruman tu sangat rendah, kos tetap maksudnya kita punya perniagaan tu akan sentiasa mengalami kerugian. Okey, awak tak nampak sekarang. Okey, kita pergi lagi. Bagaimana kita nak cari margin caruman seunit? Hasil jualan seunit, harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Dalam soalan awak kena cari seunit. Bila cikgu sebut seunit, maksudnya macam ni. Kita ada gula-gula. Ni gula-gula lah kot. Boleh lah. Okey. Gula-gula ni cikgu telah beli sebanyak 20,000. Okey, cikgu beli sebanyak 20,000. Kos dia 20,000. Dengan berapa kuantiti 1,000 kuantiti. Okey, maksud seunit kita kena cari berapa satu. Satu tu berapa? Kalau kat sini berapa? RM RM20. Betul ke RM RM20? RM RM20. Itu maksudnya seunit. Di sini awak kena kenal pasti berapa jualan seunit. Ini orang panggil jualan seunit lah. Okey, kita harga jualan dia RM20. Kita beli dengan kuantiti 1,000. Kita bayar 20,000 ataupun kita dapat 20,000 kalau kita perniagaan lah. Dan kita kena cari kos berubah seunit. Itu maksudnya seunit. Kos berubah pun memang ada seunit. Sebab gula-gula ni berapa banyak bahan mentah yang digunakan dalam satu unit, berapa banyak buruh yang kita bayar untuk seunit. Itu yang kita boleh cari seunit. Kalau kos tetap kita tak boleh cari seunit. Kita tak boleh cari kos tetap seunit. Contohnya sewa kan, sewa kita bayar sewa kilang, tak boleh cari seunit. Biasanya kos tetap soalan dia akan memberi nilai yang bukan seunit lah, memberi nilai yang besar terus, setahun terus. Okey, nanti kita tengok. Cikgu padam ni dia ada formula. Biasanya kaedah margin caruman ni dia banyak formula. Dia banyak formula. Okey, bagaimana nak cari titik pulang modal dari segi unit? Kos tetap bahagi margin caruman. Ingat macam mana nak cari margin caruman? Jualan seunit tolak kos berubah seunit. Bagaimana nak cari titik pulang modal dalam bentuk RM? Dalam bentuk nilai RM tu. Okey. Kos tetap bahagi margin caruman seunit darab jualan seunit. Hafal formula ni. Okey. Jadi kaedah margin caruman ni dia lebih kepada formula. Awak kena banyak tahu formula. Tapi tak banyak pun. Fahamkan konsep maksud margin caruman. Kenapa kita nak dalam mencari titik pulang modal tu, kenapa kita gunakan margin caruman? Awak kena faham yang tu dulu. Okey, awak lihat di sini info tambahan. Margin caruman juga dikenali sebagai margin sumbangan. Berapa banyak kos berubah yang boleh disumbangkan dalam pengeluaran produk itu. Dengan syarat kita boleh tampung kos tetap. Kita dah boleh cover kos tetap. Bila kita boleh tampung kos tetap, maksudnya perniagaan ini mendapat keuntungan. Okey, kita pergi lagi. Pengiraan kos tetap. Sekarang kita kira dalam buku teks ni dia tunjuk pengiraan. Soalan dia akan berikan insurans kilang kos tetap. Awak kena tahu mana kos tetap, mana kos berubah. Awak kena tahu tu. Okey, belanja kilang kos tetap, bahan langsung kos berubah, buruh langsung kos berubah, alat tulis kilang kos tetap. Alat tulis kilang adalah kos tetap. Jumlah keluaran. Kenapa diberikan jumlah keluaran? Di mana kos-kos ini
kos pengeluaran ni kos pengeluaran tau. Kos pengeluaran ni menghasilkan 22,000 unit. Itu maksud dia. So di sini dia berikan harga jualan seunit RM5. Pertama kita kira kos tetap. Okey, kos tetap adalah insurans, belanja am, alat tulis kilang. Alat tulis kilang adalah kos tetap. Kos tetap ni dia walaupun ingat lagi tak video 1, walaupun kilang itu tutup 1 hari, kos tetap pun masih kita kena bayar. Seperti alat tulis, contoh ini contoh sahaja. Katalah dalam setahun kilang beroperasi, seminggu tutup. Dalam seminggu tu penyelia kilang pergi cari alat tulis. Yelah dah cuti, dia nak tengok balik apa lagi pejabat dia perlukan, apa lagi pejabat kilang perlukan untuk mudahkan operasi kilang. Dia beli alat tulis. Alat tulis ni macam-macam lah. So walaupun kilang tutup, alat tulis tu masih boleh dibeli, masih perlu dicari untuk memudahkan proses ataupun pengurusan di kilang. Sebab itu alat tulis ni dikatakan kos tetap juga. Okey? Kita pergi kepada dia punya penyelesaian. Bagaimana nak cari kos tetap? Awak tambah sahaja semua, dapat 30,660. Okey, ini soalan dia. Kemudian kos berubah, ingat lagi tak kos berubah ni cikgu padam ni? Nampak macam serabut sangat. Okey, kos berubah adalah bahan langsung, buruh langsung. Untuk mahir subtopik ni, awak kena tahu dulu bagaimana nak cari kos pengeluaran. Bila awak nampak bahan langsung dan buruh langsung ni, ini adalah kos berubah. Kos berubah cikgu ulang, dia akan berubah mengikut produk. Kalau kita keluarkan 10 produk, berapa banyak tepung kita gunakan. Kalau kita jual 10 kek, berapa banyak buruh yang kita gunakan. Kalau kita jual 100 kek, berapa banyak tepung yang kita gunakan. Itulah kos berubah. Dia akan berubah mengikut unit pengeluaran. Okey, ini pengiraan dia 66,700. Jumlah kos tetap tambah kos berubah. Hafal formula ni. Jumlah kos tetap tambah kos berubah. Maksud di sini kos berubah adalah bahan langsung, buruh langsung. Kos tetap ni senang mudah, kos overhead. Okey. So dapat 97,360. Bagaimana nak cari jumlah hasil? Unit darab. Ni, unit seunit darab dengan 20,000 ni. So kita dapat nilai RM100,000 hasil jualan. Dengan kita jual 20,000 unit, kita dapat RM100,000. Berapa seunit? RM5. Fahamkan seunit, fahamkan nilai besar dalam soalan. Nilai besar maksud cikgu, nilai besar ni macam ni lah. Ni lah nilai besar. Cikgu pun tak tahu nak sebut macam mana. Ni nilai besar. Dia bukan seunit. Bila cikgu sebut nilai besar tu, yang ni lah macam ni lah. Kalau seunit, macam ni. Okey, boleh. So, kalau awak lihat soalan kat sini, awak boleh cari tahu kos berubah seunit. Macam mana kita nak cari kos berubah seunit? Kita dah dapat kos berubah kan? Kita dah dapat kos berubah nilai yang besar. Bagaimana kita nak cari seunit? Matematik. Bahagi dengan 20,000. Bagi 20,000, awak akan dapat nilai seunit. Kan nak menghasilkan 20,000, kita menggunakan 97,000 kos berubah. Ini lebih kepada matematik. Okey, kita pergi lagi. Bagaimana nak kira margin caruman unit? Okey, soalan dia bagi kos. Okey, kejap. Tiba-tiba biasalah. Okey, kita pergi lagi selingan. Okey, bagaimana nak cari kos soalan dia berikan kos tetap, dia berikan kos berubah seunit, dia berikan harga jualan seunit. Ingat apa formula margin caruman seunit? Jualan seunit tolak kos berubah seunit. Kalau boleh lah, semasa awak jawab dalam exam, awak tulis formula ni. Kita tulis supaya kita ingat. Kita tulis supaya kita tak careless dalam menjawab exam. Tulis je, tak ada masalah. Tulis je formula. Kemudian kita dapat RM3. Daripada pengiraan ini, didapati jualan seunit sarung tangan sukan akan menyumbangkan RM3 untuk menampung kos tetap untuk dapat untung. So dia tampung RM3. Orang panggil apa dari segi tafsiran ni, dia cakap kalau awak dapat RM3 ni,
kos tetap tu dia dapat sumbang RM3 untuk menampung keuntungan. Boleh menampung. Bila margin caruman boleh menampung kos tetap, perniagaan tu akan untung. Dia dalam kalau kita buat analisis formula ni, awak tak berapa nak nampak sebenarnya, tapi nanti kalau awak guna kaedah graf, awak akan nampak. Untuk kaedah margin caruman ni, awak kena lebih banyakkan hafal formula lah. Tadi kita dah belajar bagaimana nak cari titik pulang modal unit kan, kos tetap bahagi margin secara mas unit. Kalau kita nak cari titik pulang modal dalam bentuk RM, bagaimana? Kos tetap bahagi margin caruman unit darab harga jualan unit. Okey, apa lagi formula dia? Margin caruman unit, apa formula dia? Harga jualan unit tolak kos berubah unit. Lagi apa lagi formula yang kita jumpa? Ni cikgu padam ni. Apa lagi formula yang kita jumpa? Yang tu awak kena tahu, semua kena tahu. Ni kos berubah, okey. Ni jumlah kos tetap bagi kos berubah. Ini adalah formula-formula yang ada dalam margin caruman. Sebenarnya sebenarnya benda ni sama je, awak dah jumpa dalam kos pengeluaran, cuma dia tukar kepada kos tetap dan kos berubah je. Okey, kita pergi lagi. Ada lagi contoh mengira titik pulang modal menggunakan kaedah margin caruman unit. Sekarang kita kira TPM. Sebelum ni kita tak kira lagi titik pulang modal, kita hanya kira kos. Okey, sebab tu cikgu suka buku teks, sebab dia memang ikut step satu-satu lebih untuk awak mudah. Bagaimana kita nak kira titik pulang modal? Soalan dia bagi apa dia? Kilang nikol, bedak jenama Nelly, harga jualan seunit dia bagi, ini kos dia. Kos tetap RM92,000, kos berubah seunit RM6.40. Bagaimana kita nak cari titik pulang modal? Ini formula dia. Tulis dalam jawapan awak. Kalau boleh, bila awak nak jawab exam, awak jawab topik ni, tulis formula. Tolong faham pula dah. Tolong betul-betul alert dengan benda ni. Tulis formula. Kenapa? Supaya awak tak careless sebenarnya. Bila awak dah tulis formula ni, awak tak careless dah. Okay, so beginilah pengiraan dia. Bagaimana nak cari margin caruman unit? Jualan unit tolak kos berubah unit. Awak akan dapat 57,500 dalam bentuk unit. Ingat tak, titik pulang modal kita ada dua, dalam bentuk unit dan dalam bentuk RM. Ada dua jawapan. Ya, kenapa cikgu tunjuk kenapa ada dua jawapan ni. Awak tengok graf. Okey, awak tengok graf. Yang ni RM, ini unit. So nanti kalau kita nak cari, mesti satu dalam bentuk unit, satu dalam bentuk RM. Sebab tu dia ada dua jawapan, orang kata apa bagi apa entah dua apa entah. So unit dan RM. Okey, boleh. Kita pergi lagi. Sambung lagi. Tadi kita dah kira titik pulang modal dalam bentuk unit. Sekarang kita kira dalam bentuk RM. Awak dah dapat nilai ni, darab je dengan harga jualan seunit. Senang. Awak akan dapat RM460,000. Okey, boleh. Formula ni sangat simple, sangat ringkas. Tak susah pun untuk awak hafal. Dia tak hafal pun tak apa, sebab bila kita banyak buat latihan, kita dah ingat dalam kepala kita. Okey, kita pergi lagi. Alright, bila kita nak cari titik pulang modal ni, kita kena ambil kira beberapa perubahan. Pertama, kos berubah unit. Kadang-kadang kos berubah unit ni boleh berubah. Macam mana? Kemudian kita ambil kira perubahan kos tetap. Kadang-kadang kos tetap tu dia boleh berubah. So titik pulang modal tu akan berubah. Kemudian kita ambil kira perubahan harga jualan unit. So ketiga-tiga ini kita kena ambil kira. Kita kena lihat untuk mencari titik pulang modal. Okey, contoh pun ada di sini. Contoh di sini. Kesan perubahan komponen tadi, tiga-tiga ni terhadap titik pulang modal. Pertama, syarikat Maju Berhad 2017, harga jualan seunit, kos tetap. Nampak kos tetap mesti dia bagi nilai besar. Dia tak boleh seunit. Okey, tolong fahamkan ya. Kemudian
Kalau awak tak jelas, awak boleh komen dalam video cikgu ni. Boleh, nanti insya-Allah kalau cikgu nampak, cikgu akan respon. Harga jualan seunit pun dia bagi. Apakah kesan ke atas titik pulang modal jika kos berubah seunit meningkat sebanyak? Daripada 80 sen dia naik 40 sen. So berapa? RM1.20. Itu maksudnya meningkat sebanyak. Fahamkan ayat tu. Kemudian kos tetap dianggarkan meningkat kepada. Kalau meningkat kepada, nilai daripada 24,000 dia jadi 30,000. Jangan tambah pula 24 tambah 30, tak boleh. Ayat dia meningkat kepada. Meningkat kepada. Fahamkan ayat tu. Kalau sebanyak, meningkat sebanyak, kita kena tambahlah banyak mana yang meningkat tu. Tapi kalau dia kata meningkat kepada, terus ambil nilai 30,000 tu. Harga jualan seunit meningkat sebanyak, daripada RM2 tambah 30 sen, jadi RM2.30. Fahamkan ayat meningkat sebanyak, meningkat kepada. Takut nanti awak salah kira. Okey? So, penyelesaian pun ada di sini. Sebelum perubahan, titik pulang modal kita 20,000 unit. Bila perubahan kos berubah tadi, nampak titik pulang modal kita berubah kepada 30,000 unit. Maksudnya titik pulang modal kita meningkat. Daripada 20,000 pada unit 20,000 ni, kita akan capai titik pulang modal tak untung tak rugi. Tapi bila kita ubah kos berubah, kita akan capai nilai dia meningkat sikit. Tak untung tak rugi tu. Kena faham maksud titik pulang modal tu. Okey? Kita pergi lagi. Yang kedua, sebelum perubahan kos titik pulang modal 20,000 unit. Bila meningkatnya kos tetap, nampak titik pulang modal dia pun meningkat sikit. Nampak? Meningkat. Okey? Ini dia nak tengok ketiga-tiga ni. Dia boleh memberi kesan kepada titik pulang modal sebenarnya. Okey, kita pergi lagi. Titik pulang modal sekiranya meningkat harga jualan seunit meningkat mula-mula 20,000. Okey, 20,000. Alright. Awak lihat. So bila kita harga jualan meningkat, harga jualan ni dia ada kaitan dengan margin caruman ni tau. Ingat lagi tak kita nak cari margin caruman? Jualan seunit tolak kos berubah seunit. Yang ni sebelum margin caruman dia RM1.20. Bila meningkat, margin caruman dia tinggi. Jadi nilai dia berkurang. Titik pulang modal apabila harga jualan seunit meningkat, dia akan berkurang. Titik pulang modal dia dari segi unit ni akan berkurang. Nampak? Menurun. Ini bagus. Bagi cikgu sangat bagus. Kenapa? Untuk capai titik pulang modal, kita kena jual 20,000 unit kasut. Contoh. 20,000 nak capai balik modal ni kena jual 20,000. Tapi sekiranya kita tambah harga jualan, kita sebelum ni kita jual kasut tu dengan harga RM100. Kita tambah lagi jualan seunit RM150. Contoh je. Kita tambah lagi harga jualan tu. Nampak? Dengan untuk capai balik modal, kita kena jual 16,000 je. Kita kena jual 16,000 kasut je untuk capai titik pulang modal. Maksudnya kalau kita nak capai titik pulang modal awal, kita kena tingkatkan harga jualan. Tapi sebab itulah awak tengok pekerja pekedai bisnes di luar sana, kenapa harga meningkat? Sebab mereka nampak mereka tak untung. Selagi mereka jual banyak tu, mereka tak untung. Jadi mereka ambil terus keputusan yang drastik, naikkan harga jualan. Itu salah satu sebab. Kadang-kadang ada salah satu sebab dia punya pembekal telah charge harga yang tinggi. So bila pembekal charge harga yang tinggi, mereka akan dapat lambat untung tau. Mereka akan dapat lambat keuntungan tu. Sebab tu mereka tingkatkan harga jualan. Okey, benda ni memang tak boleh nak kontrol lah. Okey, tapi dengan menggunakan analisis titik pulang modal ni, sesebuah syarikat
perniagaan, dia boleh menganalisis, dia boleh buat keputusan, nak naikkan harga jualan ke, nak turunkan kos berubah ke, nak naikkan kos tetap ke, dia boleh buat analisis, dia boleh buat keputusan. Okey, cikgu harap dengan penjelasan cikgu di sini awak jelas berkaitan dengan perubahan 3 komponen ini. Perubahan, cikgu padam balik. Perubahan ini memang boleh berubah, titik pulang modal boleh berubah. Okey, setakat ni boleh. Video ketiga cikgu akan jelaskan penentuan ni pula. Okey, setakat ni kalau ada apa-apa soalan boleh komen dalam video cikgu. Okey.